Salam sejahtera kepada semua peminat-peminat Borussia Dortmund di Malaysia ini. Saya Zahin dan anda sedang mendengar The Lebah Malaya Podcast. Pada malam ni saya ditemankan bersama hos yang seperti biasa, seperti minggu lepas punya episod, iaitu Yudhistira. Yudhis, apa khabar? Hello Zahin, khabar baik. Can call me Yudhis by the way. Okey, kita akan membincangkan perlawanan DFB Pokal pada pertengahan minggu ini, di mana kita akan berdepan dengan Red Bull Leipzig, atau dalam apa yang kita tahu dalam Liga Jerman ni adalah kelab yang tidak disukai ramai, lagi-lagi dalam negara Jerman. Kita akan berdepan RB Leipzig pada 6 April pada pukul 2.45 pagi. Kebiasaannya perlawanan-perlawanan Dortmund ni memang akan berlangsung pada awal pagi, pukul 2.45 macam tu. Dan kat situlah kita sebagai host The Lebah Malaya Podcast ni akan merumuskan setiap topik berkenaan dengan perlawanan Dortmund atau apa-apa berita pasal Dortmund, dipackkan dalam satu episod yang tak berapa singkat, tapi diharapnya dapat memberi informasi pada semua pendengar-pendengar. Jadi, apa yang kami nak bincangkan pada perlawanan ini, kita akan sentuh beberapa topik di mana kita akan bercakap pasal mentaliti pemain, kita punya prestasi sebelum-sebelum ini, dan baru-baru ni pun kita telah berdepan dengan Bayern Munich. Tapi kita akan sentuh topik Bayern Munich ni pada episod yang akan datang. Sekarang ni kita akan fokus pada perlawanan seterusnya, iaitu RB Leipzig. Jadi saya rasa soalan yang agak kritikal untuk saya tanya sekarang ni, agak-agak apa mentaliti pemain kita sekarang ni selepas kita berdepan dengan Bayern Munich, di mana kita punya keputusan tersangat-sangat teruk, dan saya pun tak berani nak bagi tahu skor yang agak teruk. So saya punya soalan, agak-agak apa mentaliti sekarang ni yang kita akan bawa menentang RB Leipzig pada DFB Pokal akan datang nanti? Okay, so first thing is, of course kita have to address they call it elephant in the room, which is kita baru kalah dengan Bayern, of course. But one thing I think sebelum ni kita like we go back to tahun ni kita tak pernah kalah dengan apa-apa team selain hari tu Chelsea and then Bayern. So no matter what, kita masih ada momentum. I rasa itu satu. Lagi satu, hari tu dengan Bayern, I still have to talk about this game lah, no choice. Kita walaupun mistakes by Kobel, this and that, kita managed to come back in 2 goals, at least something kan. So player and manager akan ada positive to take back. And then now back to the Pokal. Kalau tengok pasal competition ni, I think we've had a very good run, and our last 3 games pun, walaupun the first 2 rounds kita menang comfortably, last game macam nyaris tak go through dengan Bochum, but still we managed to go to 2-1 win. And then so that kind of mentality I think we can bring to this game, yang we will never give up no matter what, and kita akan bring the momentum back. Apa yang saya nampak dekat situasi sekarang ni, ada dua situasi yang saya boleh fikir. Situasi pertama, kita mungkin akan bawa balik mentaliti di mana kita dah kalah dengan Bayern. Kita rasa macam lebih bermotivasi untuk berlawan dengan RB Leipzig. Sebab kalau kita tengok jadual kita yang seterus ni pun tersangat-sangatlah mencabar, di mana kita akan berdepan dengan Union Berlin, Stuttgart, Frankfurt dengan Bochum dalam bulan ni je. Memang nampak
yang mentality Dortmund ni memang 100% kena betul-betul kuat, sebab perlawanan ni bukannya perlawanan yang mudah. Lagi-lagi kita sekarang ni dah di tahap untuk mencabar Bayern Munich. Setiap satu kesilapan memang kita akan kena hukum lah, senang cerita. Dan situasi kedua yang saya cakap, selepas melawan Bayern dan dapat keputusan yang sangat teruk, kita akan bawa momentum yang teruk berdepan dengan Bayern tu akan bawa ke Leipzig pula. Itu yang saya tak nak tu, sebab kalau kita tengok prestasi mentality Dortmund sebelum-sebelum ni pun, kita tak ada sejarah yang kita ada winning mentality sama macam Bayern. Itu yang saya perlu terus terang lah. Kita tak ada winning mentality, kita belum ada manager yang betul-betul naikkan spirit atau naikkan semangat pemain-pemain Dortmund. Apa yang saya nampak, Edin Terzic ni sebenarnya antara coach yang start untuk naikkan morality atau semangat pemain-pemain ni. So dia ada dua situasi yang saya boleh nampak sekarang. Sama ada dia jadi baik dan dia akan jadi baik selepas kita lawan Bayern, atau dia akan jadi buruk selepas Bayern. Saya rasa kita akan sentuhkan jugalah pasal prestasi Bayern tu, sebab kalau kita tengok selepas gol pertama kita bolos tu, di mana Kobel membuat kesilapan tu, kita boleh nampak yang semua pemain-pemain kita terus badan jatuh, morality jatuh. Boleh nampak yang kita sebenarnya belum capai tahap mentality kita kuat lagi. Itu yang saya rasa perlu diadreskan oleh Edin Terzic. Untuk saya, I think balik to Bayern game, we still have to talk about it, no choice. I think one of the main point, I mean positive I will take is sebelum kita dibolosi satu gol sebab mistake keeper kita, no choice lah, it happens. Sebelum tu, I think 10 minutes of the game kita super solid and we know the game plan and everything. So bila something happen, baru player macam semua macam dah lose focus lah basically. Sebab tu after that second goal happen and so on. After that somehow we get back the focus and towards the end able to score 2 goals. So that is the only point I think Terzic need to work on. Kalau kita let's say lah kita sekarang ni akan lawan Leipzig kan, it's still a very strong team. Kalau kita dibolosi, hope that kita ada mentality to come back. Tapi at the same time, kalau I think I'm very confident kalau from the start kita ada very tight defense and tak biarkan dia orang score, we can easily win the game. Sebab I still feel despite the 2 losses recently, one Chelsea and one Bayern, yang the winning run, to get that kind of winning run, dari position ke I think 6 atau 5, kita jump terus jadi sampai posisi nombor 1. Nobody expect that before the World Cup. So I think still got a lot of strength in the team. Only one thing I'm very worried about is injuries. Sebab a lot of our main players are out right now. I think the recent news pun about Schlotterbeck is quite worrying. Kalau kita sentuh berkenaan dengan injury atau kecederaan, dan kita sentuh berkenaan dengan Gregor Kobel, agak-agak adil tak untuk saya cakap perlawanan berdepan dengan Leipzig ni kita perlu gunakan Maya? Sebab kalau kita tengok beberapa perlawanan sebelum ni, yang di mana Gregor Kobel membuat satu kesilapan besar juga. Tak silap saya, kita ada berdepan dengan Bochum, di mana kita bolos gol awal, tak silap. Lebih kurang dengan perlawanan Bayern ni, mungkin masa tu masih belum fit lagi, tapi bila kita nak berdepan dengan Bayern ni, saya faham Edin Terzic memang perlukan pemain-pemain yang sangat solid, pemain yang betul-betul boleh diharapkan. Sebab tu dia turunkan Gregor Kobel, walaupun tak berapa fit, walaupun baru sembuh daripada kecederaan. Tapi untuk perlawanan Pokal ni, agak-agak adil tak untuk saya cakap kita patut
gunakan Alexander Meyer berbanding Gregor Kobel? Pada pendapat saya rasa tak adil jugalah. I mean kalau at the point of view macam manager ke macam management ke, of course you nak rasa nak okay punish someone yang make mistake, but that is not how apa great teams work, I feel lah. One thing is of course lepas dia make big mistake dalam big game, of course sekarang dia Kobel have a point to prove. So game ni dia akan lagi bersama semangat untuk main. I'm sure I can expect it's going to be one of his best games ever. So untuk tidak mainkan player macam tu, I think it'll be a mistake lah. Dia akan, I'm sure he'll be very motivated to play a very good game. Yeah. At the same time, I nak cakap pasal Maya juga. I mean, he's a very good keeper, of course. Yes. But at the same time, kita tak nak biarkan kita ada 2 trofi kita nak pergi. Kita nak capai. Satu ialah Pokal, satu ialah League. So kita tak nak lepaskan peluang ni untuk dapatkan Pokal. So I think Terzic will still go with the best keeper. Ya. Yang itu saya sangat-sangat setuju. Tapi dalam masa yang sama, pendapat saya juga mungkin kita perlu addresskan juga yang macam mana saya nak cakap dengan cara yang baik sebab kita faham mungkin masa tu mentality Kobel ataupun semua player lah sebenarnya cerita, kita faham mungkin diorang terlalu over motivated ke atau tak tahulah, sebab masa tu banyak sangat fikiran yang masuk dalam kepala diorang masa nak berdepan dengan Bayern. Mungkin masa tu Kobel pun overestimate apa yang dia perlu buat masa dia nak sepak bola tu ke. Tapi itulah dalam bola ni kita pun tak boleh nak agak apa yang kena berlaku kan. Betul. Tapi apa yang saya nak cakap, kadang-kadang ada certain situasi yang saya rasa, itu pendapat saya lah, apa yang saya rasa mungkin kalau kita turunkan Maya pun bukanlah idea yang teruk sangat pun, sebab at least kita boleh faham kat mana situasi. Kalau Gregor Kobel tidak berapa fit, kita boleh rely on Maya juga. Itu pendapat saya lah. Ya, satu lagi saya nak add pada pendapat saya lah. Actually hari tu pun saya dah rasa, and sebelum game tu dimainkan, saya dah rasa dah tak patut nak mainkan Kobel. Walaupun best keeper, he wasn't fit, tak patut mainkan. Tapi still dimainkan dan kita dah tengok what happened. Tapi selepas game tu saya rasa by now Kobel dah ada satu flow untuk game dia. Walaupun bad game, dia ada already fit enough to be dah satu training sebelum game tu training, lepas game sekarang would be ready for this game. So should be no problem, I feel, for Pokal ni untuk mainkan Kobel. Kalau ikutkan pun perlawanan sebelum ni yang di mana kita menentang RB Leipzig, kita telah dapat 3 mata penuh di tempat kita sendiri pada Bundesliga perlawanan ke-23, di mana kita menang 2-1 berdepan dengan RB Leipzig. Tapi kalau ikutkan momentum perlawanan ni pun, sebenarnya kita sangat-sangatlah bertuah di mana kita dapat 2 gol, tapi perlawanan tersebut dikontrol sepenuhnya oleh Leipzig. Soalan saya ni sebenarnya, adakah kita ni sebenarnya dari dulu lagi terpaksa bergantung pada tuah? Sebab kalau saya cakap pasal tuah ni, saya nak sebut pasal Bayern, tak habis-habis dengan Bayern. Tapi itulah, bila cakap pasal tuah ni, macam kita perlu mengharapkan yang Bayern buat kesilapan berbanding kita mengharapkan Dortmund sentiasa kekalkan momentum dia. Jadi untuk perlawanan seterusnya, agak-agak kalau kita tak ada tuah, boleh ke kita kontrol perlawanan ni?
untuk perlawanan ni Tua tak begitu penting, tapi as a overall dalam DFB Pokal ataupun dalam league, saya rasa kita memang perlukan Tua. Kalau tak sekarang example lah, go back to the league, kita 2 point belakang Bayern. Tanpa Tua kita takkan boleh menang league. Sebab contohnya lah, kita lepas ni kita menang segala game yang kita ada. Bayern pun boleh menang segala game. Kalau dia menang segala game, terus dia akan dapat title. So for that we need our luck lah. Pasal pokal ni, Bayern akan berdepan dengan Freiburg. So Freiburg is a very strong team in this season. So kalau kita nak harapkan Tua, boleh harap-harap Freiburg kalahkan Bayern. Sebab itulah chance kita untuk eliminate Bayern dari pokal sebelum kita lawan dia orang dalam competition ni. So memang penting juga apa Tua ni. Tapi kalau kita tengok pun prestasi Leipzig yang sebelum-sebelum ni pun sebenarnya tak begitu meyakinkan lah bagi diorang, dan meyakinkan untuk kita sebenarnya, dan sepatutnya kita boleh dapat menang untuk perlawanan ni. Kalau kita tengok RB Leipzig lawan Mainz pun sebelum ni, perlawanan baru-baru ni untuk diorang, RB Leipzig kalah 3-0 di tempat sendiri. Dan perlawanan sebelumnya pun kalah juga dengan Bochum, dan sebelum-sebelumnya lagi kalah 7-0 dengan Manchester City. Jadi macam kamu cakap tadi, saya rasa saya setuju yang kita dalam ni tak perlu rely on Tua sangat, sebab kita nampak prestasi Leipzig pun tak begitu memberangsangkan untuk diorang. Sepatutnya kita boleh menang perlawanan ni. Kita pun sebenarnya baru dapat satu kekalahan Bundesliga. Yes, betul tu. Dalam 2023. So secara teknikalnya lah kita sebenarnya boleh menang perlawanan Leipzig ni, walaupun kita faham Leipzig ni antara kelab-kelab yang besar di mana dia ada kewangan yang agak kukuh untuk membeli pemain yang berprestasi tinggi ke apa. Tapi kalau kita bandingkan dengan prestasi sebelum-sebelum ni pun, saya yakin kita boleh menang dan maju ke peringkat seterusnya dalam DFB Pokal. Cakap pasal form, I know kita kalau kita tengok form Leipzig tidak begitu kuat lah. Tapi kita balik pada competition Pokal saja, saya boleh tengok dalam last 3 games untuk Pokal, sebenarnya Leipzig really dominant dalam competition ni. So kita tidak boleh walaupun dia orang not good form right sekarang, kita tidak boleh memandang rendah kepada dia orang. Sebab for example dalam opening game dia orang dalam Pokal, dia orang kalahkan satu tim dalam regional liga yang iaitu Teotonia Ottensen 8-0. Lepas tu lawan Hamburg dari Bundesliga 2 4-0. Lepas tu third game dalam Pokal dengan Hoffenheim tau, 3-1. So banyak gol dalam competition ni, dia orang akan, walaupun bad form, they will still be very confident. So saya rasa kita tidak boleh memandang rendah lah. But I think that is the beauty of DFB Pokal, sebab ada beberapa perlawanan Dortmund pun di mana bila kita berdepan dengan kelab-kelab DFB Pokal, contoh kita pernah berdepan dengan ST Pauli di mana kita kena tersingkir. tapi kalau ikutkan sebelum-sebelum ni pun, walaupun ST Pauli berada di liga di bawah pun, tapi ini bukannya macam dalam game FIFA ke apa. Kalau kita tengok tim ni di liga bawah, dia confirm akan kalah ke apa dengan Dortmund. Tak. Di dalam liga Jerman atau DFB Pokal ni, kita tak boleh nak predict juga sebenarnya. Kadang-kadang kita boleh nampak yang kelab di liga bawah pun boleh on form dan boleh makan kita sebenarnya.
Itu yang that's I think that's the beauty of DFB Pokal kot. Betul tu. I agree 100%. Sebab example tadi yang Zahin bagi San Pauli. Dia pronounce San Pauli. San Pauli. Yeah. Yang masa tu dia sebenarnya dalam top 3 dalam Liga Bundesliga 2. Oh. Sebab tu dia orang on form masa tu. Saya ingat lagi. So sebab tu kita tidak boleh memandang rendah pada tim-tim lain dalam pokal yang Zain cakap lah. Anything can happen in pokal. Sebelum kita ke topik yang seterusnya, saya akan sentuh sikit tentang head to head kita, atau di mana beberapa perlawanan kita berdepan dengan RB Leipzig. Sebenarnya kita ada 8 keseluruhan menang dan hanya 5 saja RB Leipzig yang menang. Jadi sepatutnya kita boleh menang perlawanan ni. Patutnya kita dah ada squad atau barisan squad yang sangat mantap, dan patutnya Edin Terzic juga perlu addresskan isu berkenaan dengan perlawanan sebelum ni, di mana mentality tak berapa nak stabil waktu tu, dan inilah perlawanan yang dia perlu tunjukkan balik atau bayar balik segala kesilapan berdepan dengan Bayern hari itu. Jadi saya teruskan ke barisan squad yang saya rasa saya nak sentuh sikit. Contoh seperti saya akan masukkan topik berkenaan dengan siapa yang berkemungkinan akan diturunkan dalam perlawanan RB Leipzig ni. Saya rasa Youssoufa Moukoko ni mungkin boleh diturunkan, di mana kita perlukan squad yang laju-laju. Bukan nak cakap Haaland ni tak ada kelajuan, tapi kita boleh nampak yang dia lebih kepada bahagian physicality di bahagian udara, di mana kita tak perlu pun fizikal di udara untuk berdepan dengan RB Leipzig ni. Mungkin saya rasa Edin Terzic boleh cuba untuk gunakan pemain-pemain kita yang laju, contoh macam Moukoko atau Daniel Malen, Marius Wolf, atau mungkin Yudis ada pandangan lain ke? Sebenarnya I think analisis Zahin so far sangat tepat. At the same time hari tu I think lepas Bayern game, actually Halle got they call it small knock lah. So dia kind of doubtful for this game. So most probably I think Terzic pun takkan nak risk Halle. So most probably Moukoko akan diturunkan. So at the same time I think at the rest of our field, of course we have Sule also so fast. I think saya akan sentuh, nanti kita akan sentuh pasal Slaughterback takkan main sebab injury. And then at the same time Adeyemi suspended dalam, so takkan boleh main game ni. So no choice, we will have to go for the only balance player yang pantas kita. No choice. Itu macam Zahin cakap lah, Malen, Moukoko, Sule, Wolf. Apa pendapat Yudis berkenaan dengan Bellingham? Sebab kalau tengok perlawanan-perlawanan sebelum ni pun, secara tiba-tiba kita nampak yang Bellingham ni tak berapa nak konsisten sangat. Itu pendapat saya lah. Melainkan daripada perlawanan menentang Cologne, ada yang perlawanan dia macam tak begitu menyelah. Perlu ke dia turunkan dalam perlawanan ni? Untuk saya, sebenarnya saya pun nampak Bellingham, I can say last 4 games maybe dia tidak begitu memberi impact pada tim kita. I don't know why. I don't know what's the reason also, but at the same time walaupun he's not at his best, dia still satu important player untuk kita. Macam Zain cakap tadi, dengan berdepan dengan Cologne, dia pun ada main satu role dalam team tu. I think it will be a big mistake to not put Bellingham in the team. At the same time I think Emre Can dengan Royce
must be in the team sebab dia orang I can say apart from the Bayern game, dia orang very on form, and I think they will be the main will become the man of the match, either Royce atau Khan dalam game ni. And one more important point which I saw just now, in DFB Pokal competition, sekarang Royce is the third highest scoring in the competition with 17 goals. So of course dia akan cuba untuk score more goals, and tidak salah untuk letakkan dia dalam starting 11. He is our legend, he is our key player. Yes. Dia antara pemain yang saya nampak boleh baca permainan. Yang kebanyakannya memang kita perlukan dia, tapi mungkin saya perlu sentuhkan jugalah perlawanan Bayern tu. Mungkin tak berapa tiada tuah untuk dia untuk baca perlawanan ni. Saya rasa saya akan sentuh pasal mentaliti pemain lah masa tu. Tapi kebanyakannya Marco Reus, kita punya captain ni atau kita punya pemain legenda ni, dia pemain yang boleh kebanyakannya membaca perlawanan, membaca tempo, dan dia pun walaupun usia dia dah lanjut pun tetap boleh memberi macam membuat peluang untuk dapatkan gol. Macam perlawanan Cologne pun, gol yang dibuat pun memang sangat cantik. Saya rasa memang tak masuk akal lah kalau Edin Terzic tak masukkan dia. Dan saya rasa saya nak sentuhkan juga topik berkenaan dengan Guerrero juga. Mungkin saya rasa lebih sesuai kalau dia mainkan di bahagian tengah. Tak pasti sebab depends on whether Terzic akan masukkan Dahoud atau tak. Kalau dia masukkan Dahoud, I think highly possible untuk Guerrero main dalam tengah. Kalau tidak, I think susah nak I think sebab kita tak pernah tengok kan Guerrero main tengah kalau tak ada Dahoud. So I think he will go back to normal formation lah, macam Guerrero on the left. I think that's what Terzic will do. Let's wait and see. I think itu pun satu poin yang agak menarik lah, sebab sejujurnya saya pun tak tahu apa posisi sebenar dia Guerrero ni, sama ada left back ke atau betul-betul pemain tengah. Sebab masa perlawanan Cologne ni pun mungkin dia boleh perform disebabkan tuah, tapi kita tak tahu lagi konsistensi dia tu ada ke tak untuk perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Mungkin yang masa perlawanan Cologne tu, macam saya cakap tadi, tuah dia terlampau tinggi, dia boleh menyelinap ke kotak Cologne secara senang ke apa, atau mungkin Cologne masa tu pun tak berapa nak fokus ke apa. Tapi itulah, inilah bola sepak. Kita memang takkan tahu sama ada taktik yang bila kita ubah tu akan menjadi atau tak. Jadi kat situlah saya rasa Edin Terzic ni kena cepat tangkap dari segi dia punya taktikalnya. Dan saya dah nampak dah beberapa peminat atau beberapa orang yang dah rasa tidak begitu yakin dengan Edin Terzic. Tapi saya perlu ingatkan semua pendengar atau semua peminat, kita baru je dapat 10 kemenangan berturut-turut daripada Edin Terzic juga. Edin Terzic ni lah yang bawa kelab kita daripada mata yang agak rendah ke di bahagian yang sangat meyakinkan. Kita cuma, kalau saya nak sentuh pasal Bundesliga, kita cuma ada perbezaan 2 mata saja dengan Bayern Munich. Kita cuma tinggal harapkan Bayern membuat kesilapan dan kita konsisten untuk menang. Teruskan dengan topik seterusnya. Kita tahu yang Nico Schlotterbeck injured. Kita pun cuma ada pilihan Mats Hummels dan Niklas Zule di bahagian defender atau pertahanan. Itu yang saya takut sebenarnya. Kita ada sejarah di mana kelab kita akan mengalami
masalah yang sama, iaitu kecederaan. Kalau kita ada pemain yang cedera sama ada Matsumel atau Zula, memang sangat masalah untuk kita. Kita memang perlu menggunakan Emre Can sebagai pemain pertahanan kita. Pada tahap ini dalam game ni lah saya tak berapa takut lah sebab kita ada dalam defense kita ada Sula, kita ada Wolf, kita ada Rayson, Hummels Hummels tak main banyak sebelum ni. The last few games. Tapi with the rest of the players, I think I'm confident of the defense. And so for this game tak apa. Tapi harapkan Schlotterbeck bukan ada long term injury. Saya dengar macam long term injury. Yes. Kalau long term injury, I think we should be worried for the next few games. Sebab yang start of the show Zahin kata it's going to be a very busy month in April. So kita pun akan next game pun selepas Pokal akan menentang Union Berlin. So harap-haraplah defense kita solid enough. Kalau cakap pasal kecederaan pun, kita bukannya setakat jadi bahan kelab yang cedera je. Kita sebenarnya adalah bahan jenaka di mana bahagian fizio kita tak berapa nak bagus. Sebab kadang-kadang bila kita baca daripada report Twitter ke apa, kita akan dengar yang pemain kita akan cedera selama beberapa hari. Tapi bila kita dah sampai hari seterusnya, kita dapat report yang terbaru pula, di mana pemain tu cedera 3-4 minggu, di mana akan menjejaskan flow formasi kita. Itu yang saya agak takut untuk baki-baki perlawanan. Lagi-lagi kita ada perlawanan yang tough ni. Itu yang saya cakap, kita sebenarnya memang perlukan tuah yang sangat tinggi je sekarang. Kita memang kena, kalau saya nak masuk topik Bundesliga, kita perlu tunggu Bayern Munich buat kesilapan saja. Itu je saya rasa yang kita boleh harapkan. Itulah pasal Bundesliga tu at the moment looking not so good lah sebab kita kalah dengan Bayern kan. So tak tahulah macam mana kena tengok. Saya rasa mungkin kalau kita masukkan Thomas Meunier pun tak bukan satu idea yang apa yang saya cakap. Kalau kita masukkan Thomas Meunier pun sebenarnya okey juga sebenarnya. It's not a bad idea lah because it's about at the can say no choice already. Sebab injury kan. Oh but I think untuk masa sekarang Meunier is injured saya rasa. Oh no. Back injury. So tak tahulah dia bila dia pulih balik. Rasanya kita kembali ke masalah yang sama kot setiap tahun, di mana kita rasa kita ada skuad yang meyakinkan. Pertengahan jalan atau nak dekat habis musim, mesti kita akan menghadapi masalah yang sama, di mana kecederaan tu memang akan mengefekkan kita punya formasi yang sedap-sedap. Ya, betul tu. I think no choice lah sebab kita kalau nak compare dengan EPL for example, Bayern dengan City similar in terms of squad depth. Dia ada ramai player yang boleh digantikan kalau injured. Kita macam kalau tengok parallel, bukan musim ni lah, musim sebelum ni, parallel dengan Liverpool lah, we can say that. We play very solid, we have a very solid team, tapi kalau some important player cedera, kita tak ada pengganti lah. Tapi itu yang saya rasa Edin Terzic perlu bijak untuk gunakan squad kita sebabnya kalau kita balik kepada perlawanan Bayern Munich pun, pada pendapat saya sebenarnya squad yang kita turunkan tu semua yang the best starting 11 in my own opinion lah. Betul tu. Sebab betul. kita ada physicality, kita tetap ada juga kelajuan di bahagian kiri kanan, tapi tetap tak menjadi. Jadi saya rasa itu yang Edin Terzic perlu bijak gunakan saki baki pemain kita. Contoh macam
tak tahulah, kita mungkin ada, siapa je yang kita ada sekarang ni. Kalau saya tengok senarai pemain cedera pun terlampau ramai sebenarnya. Kita pun, saya pun tak tahu siapa yang ada sekarang ni. Bila kita dah habis cakap pasal cedera ni, saya rasa apa yang kita boleh sentuh sekarang ni ialah apa ramalan gol yang kita mungkin akan dapat bila berdepan dengan RB Leipzig di DFB Pokal nanti. Saya rasa kalau secara praktikalnya patutnya kita boleh menang, patutnya kita boleh teruskan momentum di mana RB Leipzig pun tak ada momentum yang bagus. Patutnya kita boleh menang gol ni. Saya rasa kalau kita pakai squad yang laju macam kita ada bincang tadi tu, kita pakai pemain yang laju-laju, kita boleh dapatkan gol yang banyak. Tapi itulah, kita pun tak boleh nak rendah-rendahkan RB Leipzig, sebab RB Leipzig pun ada pemain-pemain yang memang berprestasi tinggi juga sebenarnya. Jadi ramalan yang saya rasa agak okey untuk saya teka, mungkin 2-1. Satu tu tetap kita akan bolos sebab yelah, kita faham Gregor Kobel ni, mungkin pendapat saya, dia masih lagi terganggu daripada perlawanan sebelum ni. Okay, untuk saya ramalan gol, okay, saya bukan saja nak tengok tim kita, saya pun nak tengok tim Leipzig dengan last game diorang kan. I think based on the last game, diorang juga kalah teruk dengan Mainz. And in terms of the team yang diorang ada, from what I can see lah, still at the moment still their second choice keeper is playing a big role in the team. Still not bad, tapi bukan their long term keeper still injured, long term injury. And okay lah, untuk in terms of keeper diorang boleh lah. Tapi in terms of their attack kan, saya tengok Nkunku still injured, Yusuf Poulsen pun still injured, still in terms of midfield dengan attack, still ada Soboslai, still ada Dani Olmo, Timo Werner dengan Andre Silva still haven't come to a rhythm in terms of their goals, dua-dua. So I think from my opinion, all of this considered and also all of our team considered, saya nak cakap 2-0, tapi saya rasa 3-0 sebenarnya. Oh, okay. Nice. Yeah. Saya rasa kita dua ni memang sejenis yang optimistik kot rasanya. kita selalu cuba untuk bagi ramalan yang di mana kita sentiasa menang. Tapi itulah, memang kita sebagai penyokong Dortmund pun, kita memang nak sangat-sangat Dortmund menang setiap masa. Tak kisahlah kalau skor tu tak realistik ke apa ke. Tapi itulah, kita memang rasa kita nak menang. Apa-apa pun memang kita nak menang. Untuk saya, I think mungkin game lepas saya boleh cakap saya optimistik sebab Bayern kita nak menang. saya bagi skor yang kita menang lah. Tapi game ni sebenarnya saya sangat confident. Yes, I think 3-0 not impossible. Kalau kita sebagai peminat pun rasa confident, patutnya Edin Terzic boleh yakinkan pemain-pemain kita untuk menang game ni. Sebab kita memang tak ada pilihan dah sekarang. Kita perlu kekalkan momentum kemenangan kita. Kita perlu bawa mentaliti yang tinggi, mentaliti yang kukuh, mentaliti yang sentiasa positif untuk berdepan dengan saki-baki perlawanan kita yang agak susah sebenarnya. Terus terang, kita akan berdepan dengan Union Berlin. Union Berlin pun memang sekarang ni tengah top juga. Saya tak tengok lagi prestasi diorang, tapi Union Berlin memang kelab yang berada di liga atas. Kita pun tak boleh nak pandang rendah dekat Union Berlin. So memang nak tak nak, kita perlu menang perlawanan DFB Pokal ini untuk kita bawa momentum tu ke saki-baki perlawanan akhir yang nak dekat habis ni.
Dan saya pun tak nak saya pun dah tak nak dengar orang membuat bahan jenaka yang di mana cycle Dortmund ni bermula dengan kita beli pemain, kita ada harapan tinggi, lepas tu tiba-tiba kita kena belasah, terus turun balik. Lepas tu start balik dari mula, kita beli pemain baru, kita ada harapan tinggi, dan realitinya kita masih di bawah lagi. Itu yang saya tak nak lah. Jadi kalau Yudis, kalau ada apa-apa lagi yang nak dibincangkan ke? Fellow fans Dortmund, you can also tell us your prediction for the game. Kita akan menang besar ke, kita akan kalah ke, ataupun draw. What do you think about this Leipzig versus Dortmund game? Lagi satu one important point yang kita miss out tadi, sebenarnya game ni akan dimainkan di Red Bull Stadium. So yes. Lupa dah cakap. Home untuk Leipzig. So kalau ikut tu 3-0 maybe a bit too optimistic. Tak apa, saya takkan tukar prediction saya. Kita nak dengar dari fans Dortmund sendirilah. Ya, betul. Kalau sesiapa yang masih lagi mendengar sampai ke penghujung, kami berdua berterima kasih sangat-sangat, dan kami harapkan peminat-peminat Borussia Dortmund di Malaysia ini makin lama makin ramai sebenarnya. Saya tahu memang tak ramai pun sejujurnya, tapi itulah misi kami berdua, Yudis, Tira dan Zahin, untuk naikkan nama Borussia Dortmund kat Malaysia ni. Nampak macam eksklusif sangat pula kita punya ni. Tapi itulah kita tahu sebenarnya peminat-peminat dekat Malaysia ni sebenarnya ada penyokong Borussia Dortmund. Tapi mungkin sebab diorang tak jumpa lagi platform kita ni. Dan harapnya kita akan jumpa juga diorang. Jadi Yudis, ada lagi ke kata-kata sebelum kita akhir episod ni? Tak ada? Okay, tak apa. Okay, kalau macam tu kami akhir episod ini. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar The Lebah Malaya Podcast dari Malaysian Dortmund Fans Club. Dan kita akan jumpa di episod seterusnya, di mana kita akan berbincang pula berkenaan topik Bayern Munich. Yang topik ni sebenarnya kita lebih kepada fokus, macam kami cakap awal-awal tadi, kami lebih kepada fokus ke RB Leipzig sebenarnya, sebab ini kami anggap sebagai episod yang istimewa lah. Nanti mungkin akan episod seterusnya kita akan adakan jadual kami sendiri, di mana kami lebih konsisten. Dan di situ kami harapkan semua pendengar untuk kekal dengar dengan kami, dan boleh juga bagi kata-kata yang pendengar nak sampaikan kepada kami semua. Jadi itu saja daripada kami. Bye-bye. Okay, Auf Wiedersehen. Selamat tinggal.